Yaumiddin, amma ba'd. Tajuk kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan perbuatan mencuri harta milik keluarga sendiri. Jadi perbuatan ini sama ada anak yang curi harta ayah ataupun ibu dia, ataupun mengambil harta tanpa kebenaran ayah ataupun ibu dia, ataupun sebaliknya, kan, ayah ataupun ibu mengambil harta milik anaknya tanpa kebenaran ataupun tanpa izin, tanpa pengetahuan anak dia. Ini benda yang common lah, benda yang biasa berlaku dalam masyarakat kita. Begitulah juga dalam rumah tangga, kan. Rumah tangga, suami ambil harta isteri dia, tambah pula isteri gaji pendapatan lebih besar daripada pendapatan suami gaji kecil. Jadi banyaklah duit isteri ni, ataupun isteri berniaga online, kan, bisnes online, duit banyak. Jadi suami pun tumpang sekaki tapi tanpa kebenaran isteri dia. Jadi apa hukum dia? Samalah juga isteri mengambil harta suami, kan, tanpa pengetahuan suami, dan suami kedekut sangat, tengok dompet dalam seluar tergantung di dinding tu, ambil, tengok ada berapa keping, ambil sekeping sebagai contoh, tanpa pengetahuan suami. Yang tu tak apalah, at least kita boleh benda tu justified, sebab suami kedekut tak bagi nafkah, kan, duit belanja sekolah anak pun tak bagi. Itu kita kata boleh di justify. Tapi ada juga yang saja-saja, kan, nak duit lebih, maka dia curi duit milik suami dia. Jadi ini benda yang biasa berlaku dalam masyarakat. Baik, berbalik kepada cerita saya tadi, yang last saya sebut tadi, saya sendiri pun masa kecil, masa sekolah rendah, sewaktu usia 12 tahun, kita kagumlah dengan ayah kita. Tengok ayah kita, kita sebagai seorang anak, bila tengok ayah kita memang kagumlah dengan ayah kita. Ayah ni adalah seorang idola, kan, idola. Jadi ayah saya antaranya saya kagum. Setiap kali dia keluar bilik, dia mesti wangi, kan. Keluar bilik harum je bau, semerbak. Jadi saya pun mengintai, mengendap tengok apa yang ayah saya buat. Oh, rupa-rupanya dia pakai stick, kan, di bahagian bawah lengan, bahagian ketiak. Jadi saya tengok stick apa yang dia pakai, color dan sebagainya. Jadi bila saya melangkah masuk Form 1, Sekolah Asrama Penuh, SBP, jadi kita pun rasa nak copy, rasa nak ikut ayah kita. Jadi saya masuk bilik ayah, ambil stick tersebut, curi stick milik ayah saya, bawa pergi asrama. Jadi entah, tak tahulah macam mana ayah saya mesti tercari-cari, kan, stick tersebut. Jadi ini contoh benda yang biasa berlaku dalam kehidupan kita, sama ada niat kita baik ke niat kita tidak baik. Jadi itu antara perkara yang banyak berlaku dalam kehidupan kita. Baik, maka yang pertamanya kita akan lihat bagaimana hukum seorang ayah ataupun seorang ibu yang mengambil harta anak dia. Ya. Pukul 4 malam, pukul 8 dah. Boleh dengar ke? Maaf Ustaz, ada jemaah kita terbuka dia punya tak mute-nya. Saya dah mute-kan. Silakan Ustaz. Okey, baik. Jadi apabila seorang ayah ataupun seorang ibu ambil harta anak dia, ini antara benda yang kita akan lihat. Yang pertamanya, jadi kemungkinan tu banyak, dan faktor itu pun juga banyak. Kadang-kadang anak kita dia sudah kahwin, kita ada anak lelaki sebagai contoh, kan, dan dia berkahwin. So kita ada menantu perempuan. Jadi banyak berlakunya ialah anak lelaki kita ni bila dah kerja profesional, kan, kerja dengan pendapatan yang baik, kan, banyaklah income setiap bulan itu. Jadi kemewahan itu dicurahkan kepada isteri dia, kan, yakni menantu perempuan kita. Jadi bila menantu balik rumah kita, dia bawa handbag dia, kita sebagai ibu mentua kita tengok menantu perempuan kita pakai handbag mahal-mahal, kan, pemberian anak lelaki kita. Jadi kita sebagai ibu ni kadang-kadang terasalah juga
Anak kita tak bagi apa pun kepada kita kan. Tak bagi apa pun. Sedangkan kitalah yang besarkan dia, kitalah yang lahirkan dia, kitalah yang tatang dia sampai dia dewasa. Kitalah yang hantar dia ke sekolah, buat bekal untuk dia, buat minuman untuk dia daripada dia kecil sampai dia remaja, dia dewasa dan sebagainya. Jadi kita sebagai seorang manusia sudah tentulah ada perasaan kan, kenapa anak aku ni bila dia dah dewasa, dia ada duit yang banyak kan. Kekayaan, kemewahan, kesenangan itu hanya melimpah kepada menantu perempuan kita, yakni isterinya. Sedangkan kita tak dapat apa pun. Jadi ini antara luahan-luahan. Datanglah rasa cemburu dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu tajuk-tajuk macam ni penting sebenarnya untuk kita ketahui daripada perspektif agama supaya kita boleh kita boleh atur kehidupan kita ni dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertamanya ialah boleh tak kita ambil harta anak kita tanpa izin dia kan, tanpa kebenaran dia. Kita guna istilah curi sebagai contoh. Curi ni kita mengambil secara diam-diam tanpa kebenaran, itu curilah kan. Jadi boleh tak kita ambil atau kita guna harta milik anak kita. Kalau duit tu kita ambil lah kan, duit ada atas meja kita ambil. Ataupun anak kita satu orang yang berada, ada 3-4 biji kenderaan di rumah dia, kebetulan kita menziarahi anak menantu kita, kita pun ambil je kunci yang ada tergantung dekat dinding tu, kita ambil, kita guna kereta anak kita tanpa kebenaran dia. Jadi ini antara perkara yang sebenarnya sudah ramai para fuqaha membincangkannya. Maka untuk menjawab persoalan ini, saya bawa yang pertamanya apa yang disebut oleh Imam Abu Daud. Dan Imam Abu Daud yang menjadi penyusun kepada Sunan Abi Daud. Namanya adalah Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'ath As-Sajistani. Dia lahir pada tahun 202 Hijriah dan dia meninggal pada tahun 275 Hijriah. Dan yang mana dia bila dia susun kitab hadis namanya Sunan Abi Daud, kitab Sunan dia Sunan Abi Daud, dia ada satu bab khusus yang membicarakan tentang hal ini, iaitu bab yang menceritakan tentang seseorang yang makan harta anak dia. Maknanya ulama-ulama dulu pun dia tahu ini antara perkara yang menjadi persoalan di kalangan masyarakat kita. Apa hukum seorang ibu menggunakan, memanfaatkan dan ambil harta anak dia? Apa hukum seorang bapa mengambil dan menggunakan, memanfaatkan harta anak dia? Jadi Imam Abu Daud dia sudah letakkan satu tajuk, satu bab khusus dalam kitab sunannya. Maka antara yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud adalah satu hadis riwayat daripada Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi." Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya. Nabi kata, sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang itu ialah apa yang datang daripada hasil usahanya. Selepas tu Nabi dia tak baginda tak berhenti setakat itu. Ada sambungan, iaitu Nabi menyebut wa waladuhu min kasbih, dan anaknya itu adalah hasil usaha orang tua. Jadi anak dia adalah hasil usaha ibu dan bapa dia. Dan ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini mengikut Al-Hafiz Abu Tahir, beliau mengatakan hadis ni sahih. Jadi kalau berdasarkan hadis ni, apa yang kita ambil daripada anak kita itu, harta dia, duit dia, makanan dia dan sebagainya, maka itu termasuk min atyabi ma akala rajul, kan, sebaik-baik benda yang dimakan, yang kita ambil. Sebab dia datang daripada hasil usaha kita sendiri. Jadi anak tu hasil usaha kita. Jadi ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di peringkat itu seolah-olahnya kita nampak itu sudah ada tanda positif. Maknanya kita sebagai ibu dan kita sebagai bapa ada hak
Kan kita boleh guna harta anak kita boleh ambil harta anak kita. Baik, tapi kita lihat pula penerangan selanjutnya. Dalam riwayat yang lain juga dalam Sunan Abi Daud ada hadis waladur rajul min kasbihi min atyabi kasbihi fakulu min amwalihim. Anak seseorang itu adalah hasil daripada usahanya. Itu adalah sebaik-baik usahanya. Maka makanlah daripada harta mereka. Jadi Nabi sebut fakulu min amwalihim. Makanlah daripada harta mereka. Jadi ini menunjukkan bahawa boleh kan seorang bapa makan daripada harta anak dia. Ibu makan daripada harta anak dia. Dan Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan hadis ini sahih. Baik, kemudian daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, dia berkata bahawa ada satu orang. Dia pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ada harta dan aku ada anak. Tapi ibu bapaku, orang tuaku, dia perlukan kepada hartaku. Jadi datuk kepada Amr bin Shu'aib ni, dia kata ada satu orang pergi berjumpa Nabi, dia mengadu dekat Nabi, dia kata dia ada harta dan dia ada anak. Tapi dia kata ayah dengan mak dia perlukan harta dia. Jadi apa jawab Nabi? Apa respon daripada Nabi SAW bila lelaki ni mengadu yang orang tua dia, mak ayah dia perlukan harta dia. Ini benda biasa sebenarnya. Jadi bukan saja zaman kita mak ayah dia perlukan harta anak, tapi zaman Nabi pun memang ada benda-benda yang macam ni. Lalu apa jawab Nabi? Nabi jawab, anta wa maluka liwalidik inna auladakum min atyabi kasbikum fakulu min kasbi auladikum. Nabi kata engkau, kamu dan harta kamu milik orang tuamu, kan, milik ibu bapa kamu. Sesungguhnya anak-anakmu adalah sebaik-baik hasil usahamu. Jadi anak-anak kita tu adalah hasil usaha kita. Kemudian Nabi kata apa? Nabi kata fakulu min kasbi auladikum. Makanlah hasil usaha anak-anak kamu. Hadis ni ulama mengatakan hadis ni hadis hasan. Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ni sahih li ghairi sanad hadisnya hasan. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Nabi sendiri menyebut makanlah daripada hasil usaha anak-anak kamu. Ialah kita yang lahirkan dia, bila dia sakit, mula-mula dah umur baru berapa hari, kecil lagi anak kita tu kena kuning, masuk ward dengan kita dengan ibu sekali kena masuk ward. Lepas tu tunggu anak dalam ward, anak digigit nyamuk, demam dan sebagainya, muntah lain-lain, kencing dan sebagainya, kena jemur tilam. Siapa yang ada anak kecil kita boleh tengoklah dengan bantal, dengan tilamnya terjemur di atas pagar, pintu pagar rumah di taman, di kampung dan sebagainya. Kita boleh lihat bila dia besar dengan pelbagai masalah yang terpaksa kita tangani, masuk sekolah menengah dan sebagainya, maka itu adalah usaha kita, kan. Kita ada titik peluh keringat kita pada anak-anak kita itu. Jadi ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang anak kita ni hasil usaha kita. Sebab tu kita tak nafikan bahawa ada ibu yang sedih sangat bila anak dia kahwin. Sedih tu bukan menafikan bahawa ibu juga gembira bila anak dia kahwin. Tapi dia bercampur baur sebenarnya. Gembira kerana itu adalah hari yang dinanti-nantikan, hari perkahwinan raja sehari anak kita. Kita kenduri dan sebagainya, adik-beradik, kaum keluarga, kawan, jiran, tetangga semua datang meraihkan perkahwinan anak kita. Tapi pada masa yang sama, kita juga ada perasaan bagaimana kita akan kehilangan anak kita ni sebab dia sudah ada rumah tangga dia sendiri. Dia sudah ada isteri dia sudah ada suami dia. Maka kita akan terasa yang kita akan kehilangan dia. Jadi ini satu perkara yang bersifat manusiawi. Dan kita seorang manusia, kita akan terasa kehilangan tersebut. Tetapi Nabi SAW menyatakan bahawa makanlah hasil usaha anak-anak kamu. Maknanya harus dan boleh bapa ataupun ibu makan harta anak dia. Baik, maka bila ini yang disebut oleh Rasulullah SAW, bermakna
hukumnya boleh seorang bapa ataupun ibu menggunakan harta anak dia walaupun tanpa pengetahuan anak dia. Walaupun tanpa kebenaran anak dia, boleh. Contohnya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab dia Al-Mughni. Dalam kitab Al-Mughni, apa kata Imam Ibnu Qudamah? Dia kata boleh seorang bapa ataupun seorang ibu dia ambil harta anak dia setakat yang dia mahu. Yang seorang ayah, seorang ibu, dia ambil harta anak dia setakat yang dia mahu, boleh ambil. Dia kata, apatah lagi kalau ianya diperlukan oleh seorang ayah, kan? Ataupun diperlukan oleh seorang ibu. Ibu perlukan harta itu, dia boleh ambil harta anak dia. Dan Imam Ibnu Qudamah kata, walaupun keperluan itu tidaklah penting sangat, kan? Walaupun tidak penting sangat, boleh ambil. Kan? Boleh ambil. Kalau penting, kita katalah mak dengan ayah nak tunaikan haji ataupun umrah, dia pergi ambil harta anak dia tanpa pengetahuan anak dia, boleh? Kan? Ataupun dia ambil harta anak dia tanpa pengetahuan anak dia tu untuk urusan yang tak penting pun. Bukan nak pergi haji, umrah yang wajib, yang menjadi rukun Islam yang kelima, tapi saja nak pergi melancong. Kan, nak pergi Medan, kan, nak pergi Vietnam, nak pergi shopping, kan, dia bukan ada keperluan penting sangat. Imam Ibnu Qudamah kata boleh. Dia kata boleh. Berdasarkan hadis tadi. Ini seronok juga kan kita dengar ni. Boleh. Tapi dia ada syarat sebenarnya. Nanti dulu tuan-tuan dan puan-puan jangan tergesa-gesa. Kena tunggu dulu explanation saya dengan lengkap. Tapi poin pentingnya ialah apakah boleh kita ambil harta anak kita tanpa izin dia? Curilah kan. Kita ambil harta anak kita tanpa izin dia. Apakah boleh? Jawapan dia boleh. Cuma dia ada syarat-syarat dia. Tapi hukum umumnya boleh berdasarkan kepada hadis-hadis yang telah saya baca sebentar tadi. Baik. Dan walaupun bukan untuk urusan penting, walaupun bukannya mustahak pun, masih boleh kita ambil harta anak kita tanpa izin dia. Kemudian, walaupun anak tu masih kecil ataupun dia dewasa, itu tidak menjadi satu faktor penting. Sama ada anak kita sudah dewasa ataupun dia masih kecil, kita boleh ambil harta dia. Cuma para ulama meletakkan syarat, walaupun boleh kita ambil harta anak kita bertentangan dengan kehendak dia, tapi dia ada syarat-syarat dia. Dia ada syarat. Bukan tak ada syarat, bukan kata absolute, bukan kata mutlak kita boleh ambil harta anak kita, tetapi dia ada syarat. Apa syarat dia? Syarat yang pertamanya ialah kita tidak boleh memusnahkan harta anak kita, tidak boleh kita ambil harta itu sehingga menyebabkan kemudaratan, sehingga jadi teraniaya pula anak kita tadi. Dan tidak boleh kita ambil harta anak kita yang merupakan keperluan penting dia. Yang tu tak boleh. Contoh, ya, contoh. Katalah tuan-tuan dan perempuan cuti Christmas, cuti hujung tahun pergi ziarah anak menantu, kan. Anak menantu, kita pun ada cucu pun tengah tunggu atuk dia datang, grandma dia datang, telefon kata bila grandpa nak datang, atuk, tok ma nak datang bila, apa semua. Kita pun bila cucu duduk telefon ni, pergilah ziarah cucu kita, kan. Kita ziarah anak menantu kita. Bila kita sampai sana, anak kita orang kaya, kan, ada kereta mewah 3-4 biji, dia pun pergi bekerja, menantu kita pun pergi bekerja, tinggal kita dengan isteri, kita dengan suami kita je. Cucu pun pergi sekolah sebagai contohnya. Kita tengok ada kunci kereta, kan, ada kunci kereta, kita nak try kereta anak kita, kan. Kita tak pernah pun bawa kereta jenama mahal-mahal, kan. Kita pun ambil kereta tu tanpa kita telefon anak kita, kita tak minta kebenaran anak kita, kita ambil, kita test drive kereta tu, pusing taman ataupun pergi ke pekan, pergi pasar, pergi shopping outlet dan sebagainya. Lepas tu after 2-3 hours kita balik semula ke rumah anak menantu kita. Jadi apa hukum dia? Sedangkan kita mengambil kereta anak kita, itu kereta anak kita, bukan kereta kita.
dan kita ambil tanpa kebenaran dia. Apa hukum dia? Berdasarkan kepada apa yang Nabi sebut tadi, ambillah kan apa yang datang daripada hasil usaha kamu, dan itu yang terbaik. Dan itu yang terbaik. Sebab anak kita dia berjaya, dia dapat jadi engineer, dapat jadi doktor, dapat jadi hakim, dapat jadi berniaga dengan berjaya dan sebagainya, CEO dan lain-lain. Hasil usaha kita. Kita yang didik dia, kita yang besarkan dia, maka apa yang nikmat yang ada pada dia, kita berhak untuk kita nikmati. Jadi itu yang diajarkan oleh Nabi SAW, tapi syarat dia jangan kita musnahkan harta itu. Tak bolehlah kita bawa kereta tadi dengan cara berbahaya, kan, sampai mendedahkan kepada bahaya, tak boleh. Itu tak bolehlah. Sampai rosak kereta itu, kita pergi langgar dan sebagainya, kita sengaja merosakkan kenderaan itu sudah tentu tidak dibenarkan dalam agama. Ataupun benda yang boleh jadi teraniaya anak kita, memudaratkan dia. Contohnya, anak kita nak pergi kerja, kereta tu satu je. Kita pergi ambil kereta tu, kita pergi shopping. Anak kita nak pergi kerja pun tak boleh. Dan ini menyebabkan dia dalam kesusahan. Maka yang tu tak boleh. Yang tu tak dibenarkan dalam agama. Para fuqaha mengatakan bahawa as long as ia tidak memudaratkan anak kita, kita tidak merosakkan harta dia, dan bukan keperluan penting anak kita, mana anak kita tidak terjejas bila kita ambil harta dia tadi, ataupun kita guna harta dia tadi, maka itu dibenarkan dalam agama. Tapi kalau sampai membahayakan anak kita, menzalimi dia, merosakkan harta dia, maka yang itu tak dibenarkan dalam agama. Jadi itu antara syarat yang ditetapkan oleh hukum syarak. Samalah juga kadang-kadang kita sebagai ibu mentua, kita tengok menantu kita, kan, menantu perempuan ada handbag, beg tangan mahal kan. Kita sendiri tak ada pun handbag yang mahal. Jadi datang rasa cemburu dalam hati kita, apa ni, kan, anak kita yang besar kan, dia dapat pendapatan yang banyak setiap bulan. Kekayaan itu melimpah kepada isteri dia, menantu perempuan kita. Kita sebagai ibu kita tak dapat apa pun. Maka kita tengok di rumah anak menantu kita tu ada, kan, duit dan sebagainya, kita ambil duit anak kita sebab kita nak beli handbag sebagai contoh, kan. Jadi selagi mana tidak memudaratkan anak kita, kita tidak menzalimi dia, kita ambil duit tadi, kita pergi beli handbag, lepas tu baru kita bagi tahu kepada anak kita, maka itu boleh, kan, itu boleh, sebab anak tu adalah hasil usaha kita. Itu boleh selagi tidak menzalimi anak kita tersebut, boleh. Jadi ukuran itu kita sendiri perlu tentukan. Baik, kemudian syarat seterusnya ialah para ulama mengatakan bahawa walaupun boleh kita ambil harta anak kita, tapi kita tidak boleh mengambil harta itu tujuan untuk bagi kepada orang lain. Yang tu tak boleh, kan. Harta anak kita nampak ada duit 50 beberapa keping atas meja rumah anak kita, kita ambil sekeping, kita bagi kepada jiran anak kita. Itu tak boleh. Kita ambil duit tadi untuk kita, tak apa. Dan untuk kita, untuk kegunaan kita, itu dibenarkan dalam agama sebab anak tu hasil usaha kita. Tapi bila kita ambil harta anak kita, kita bagi kepada pihak lain, kepada orang lain, maka yang tu tak boleh. Dan agama tidak membenarkan kita melakukan perbuatan sedemikian. Jadi para ulama mengatakan bahawa itu dilarang jikalau tujuan ambil harta itu untuk diberikan kepada orang lain. Jadi itu sedikit berkenaan dengan hukum kita sebagai ibu dan kita sebagai bapa, kita curi ataupun kita ambil atau kita guna atau kita manfaatkan harta anak kita tanpa pengetahuan dia, tanpa kebenaran dia. Maka jawapannya secara umumnya dibenarkan dalam agama. Seorang ibu, seorang bapa berhak untuk mengambil harta anak dia, berhak untuk menggunakan harta anak dia walaupun tanpa izin anak dia, cuma tertakluk kepada syarat-syarat yang kita sebut tadi. Syarat tadi tak boleh, perkara itu perkara yang sangat mustahak, sangat penting kepada anak kita sehingga terjejas kehidupan dia. Yang itu tak boleh lah, kan. Ataupun kita merosakkan harta dia, yang itu tak dibenarkan dalam agama. Jadi apa-apa yang boleh menzalimi anak kita, yang itu tak boleh. Jadi kita kena pastikan bahawa
kalau kita mengambil harta anak kita bertentangan dengan kehendak dia, itu tidak mencapai tahap penganiayaan kepada anak kita. Baik, itu yang pertama. Baik, yang keduanya ialah hukum anak pula. Tadi ibu dan bapa ambil harta anak dia. Sekarang yang kedua ni, peringkat yang kedua ni, anak pula. Boleh tak anak ambil harta ayah dia? Anak ambil harta ibu dia? Contohnya, biasalah orang tua kan, dia simpan duit. Saya ingat bila saya berkahwin, bila saya balik ke rumah isteri saya, kampung isteri saya, jadi apa yang berlakunya ialah biasalah di kampung kan ada buku-buku Quran yang digunakan oleh bapa mentua kita, mak mentua kita kan. Jadi saya pun bila setiap kali balik kampung, saya duduk pergi ke dekat almari buku tu, saya ambil lah buku-buku agama. Kita isi masa lapang sewaktu bercuti di kampung isteri. Buka Quran kan. Tiba-tiba dalam Quran tu adalah duit kan, ada duit RM50, satu keping, dua keping dan sebagainya. Bila buka buku agama, buku-buku yang ada tu, ada jumpa duit RM50, sekeping, dua keping. Jadi pelik juga macam mana dalam buku, dalam Quran ni ada duit. Rupa-rupanya mak mentua saya, dia memang ada satu apa kita kata amalan, satu sikap. Antara tempat yang dia simpan tu, kalau setengah orang dia simpan bawah tilam, bawah bantal. Orang zaman dulu katanya simpan, dia gali dekat pokok pisang di belakang rumah dan sebagainya. Jadi ibu mentua saya, antara amalan dia yang saya rasa lucunya ialah dia simpan wang, sebahagian wangnya itu dalam Quran, dalam buku-buku agama di rumah. Jadi saya yang jumpa. Jadi kita sebagai anak, sebagai contoh kan, yang tadi saya sebagai menantu. Tapi poin kita pada pagi ini ialah kalau kita sebagai anak kan, kita masa kita baca Quran tu, kita jumpa duit ibu kita dalam Quran. Duit ibu kita bawah tilam, bawah bantal. Apa hukum dia? Kalau kita ambil wang tersebut. Wang tersebut milik mak kita ataupun ayah kita. Maka para ulama dalam fatwa, contohnya saya boleh kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam fatwa Syabakah Islamiyah, ada soalan yang diajukan kepada fatwa Syabakah Islamiyah. Apakah hukum seorang anak yang mengambil harta mak dia ataupun ayah dia tanpa izin ayah dengan mak dia? Apakah sama sebagaimana yang pertama yang kita cerita tadi, mak ayah ambil harta anak, ataupun berbeza hukumnya bila anak mengambil harta mak dengan ayah dia? Maka dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan fala yajuzu an ta'khudhi syai'an min mali abik, dia kata illa biiznih. Jadi satu perempuan ni dia ajukan soalan kepada fatwa Syabakah Islamiyah. Dia kata boleh tak dia nak ambil harta ayah dengan mak dia tanpa pengetahuan mak dengan ayah dia. Maka dalam fatwa Syabakah Islamiyah dia jawab, kamu tidak boleh mengambil harta ayah dan ibu kamu, sikit pun tak boleh, jikalau tidak mendapat izin atau kerelaan daripada ibu ataupun bapa kamu. Dan fatwa Syabakah Islamiyah dia kata tak boleh. Mana ini tak sama, suasana ni tak sama hukumnya sebagaimana mak ayah ambil harta anak dia tanpa izin. Sebab mak ayah boleh ambil harta anak dia tanpa izin. Tapi anak tidak dibenarkan, dilarang kepada anak untuk ambil harta ayah dia atau mak dia tanpa izin. Kenapa? Sebab berdasarkan kepada keumuman hadis, tidak halal bagi seorang Muslim untuk mengambil harta saudaranya kecuali harta yang dia berikan kepadanya dengan kerelaan saudaranya. Jadi ini hadis ni umum. Tak boleh, haram hukum dia bagi seorang Islam untuk ambil harta saudara dia kecuali harta yang dia berikan kepadanya dengan kerelaan dia. Jadi apakah keumuman hadis ini ada pengecualian? Jawapannya tidak ada pengecualian. Kalau ada hadis lain yang memberikan pengecualian, maka boleh. Tetapi
dalam kes anak yang mengambil harta mak ayah dia tanpa izin, yang ni tidak ada pengecualian. Kalau mak ayah ambil harta anak tanpa izin, yang tu ada pengecualian. Anta wa maluka li abik. Kan Nabi sebut dalam hadis lain, anta wa maluka li abik. Kamu dan harta benda kamu milik ayah kamu, milik ibu bapa kamu. Itu pengecualian yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum dia tak boleh. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah apa hukum anak mengambil harta ibu bapa dia kerana berlaku kezaliman, kan? Contohnya ayah dia terlalu kedekut. Bukan kata ayah dia miskin, ayah dia ada duit, tapi duit itu dia allocate kepada benda lain, hobi dia yang tak begitu penting. Dia beli peralatan memancing, kan, boat, sampan, dia beli peralatan golf. Dia pergi melancung tempat-tempat yang sebenarnya tak penting pun. Apa aktiviti yang dia buat tak penting, dia banyak habiskan untuk benda-benda yang tak penting, aksesori kereta, sport ring kereta dan sebagainya. Tapi anak tak cukup nafkah. Dalam keadaan bapa yang sangat kedekut sehinggakan anaknya tidak mendapat nafkah yang cukup, dalam keadaan itu dibenarkan. Yang tu Nabi SAW benarkan bagi seorang anak untuk mengambil harta bapanya dalam keadaan bapanya menzalimi dia, yang mana bapa dia terlalu kedekut, kan, tak bagi duit. Contohnya dalam Fatwa Nur ala Darbi dinyatakan, idza kana al-ab, kalau bapa tu dia sangat kedekut, kan, dia sangat kedekut fi nafaqah, dalam soal nafkah, kan, dia sangat kedekut. Dan anak dia tu dhaif, kan, la yastati'u amal, anak dia dhaif, lemah, tak mampu untuk bekerja. Dalam keadaan macam tu, dalam keadaan anak tu lemah, tak mampu bekerja sendiri, maka anak itu boleh mengambil harta bapanya untuk memenuhi keperluan dia walaupun tanpa pengetahuan ibu bapa dia. Dalam keadaan tu boleh. Tapi dengan syarat ayah dia itu kedekut, dia ada harta tapi dia kedekutkan sehingga kan dia mengabaikan nafkah anak dia. Kalau dia tidak abaikan nafkah anak dia, cuma anak dia nak berpelesiran, nak seronok, nak pergi shopping, yang tu tak boleh. Tapi kalau keperluan penting anak, bapa tadi tidak penuhi, sedangkan bapa ada harta yang cukup, lebih daripada cukup, maka dalam keadaan itu anak itu dibenarkan untuk mengambil harta itu tanpa pengetahuan ayah dia. Buktinya apa? Buktinya kerana hadis yang saya percaya tuan-tuan dan perempuan sedia maklum, iaitu hadis yang berlaku kepada Hindun binti Utbah radhiyallahu anha. Siapa dia Hindun binti Utbah? Iaitu isteri kepada Abu Sufyan. Yang mana Hindun ni dia komplain, dia buat aduan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Ya Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, Abu Sufyan ni satu orang yang sangat kedekut. Dia kata, Abu Sufyan ni seorang yang kedekut. Dan kedekut yang macam mana? Hindun kata, dia tak bagi nafkah yang cukup untuk aku dan untuk anak aku. Aku pun tak dapat nafkah yang cukup, anak aku pun tak dapat nafkah yang cukup. Kecuali kalau aku ambil harta dia tanpa pengetahuan dia, maka apakah aku berdosa melakukan perkara sedemikian? Jadi Hindun tanya. Dia kata tak cukup. Jadi nak bagi cukup, pergi ambil tanpa pengetahuan Abu Sufyan. Maka Hindun pun tanya, apakah aku berdosa? Aku buat benda-benda macam ni. Ini contoh orang yang bagus. Kan, orang yang bagus. Dia buat satu benda, dia rasa macam bersalah. Jadi dia nak pastikan apa yang dia buat tu salah ataupun tidak. Maka dia check, dia dapatkan confirmation dengan Nabi SAW. Jadi kita ni ada tak sifat yang macam tu? Sifat yang mana kita buat satu-satu benda, kita ada rasa macam tak sedap hati. Bila kita rasa tak sedap hati, kita check dengan para ulama, dengan para ilmuwan, orang yang alim, orang yang pakar dalam bidang tersebut, sama ada benda yang kita buat tu betul ataupun tak betul. Jadi kita kena ada sifat yang macam tu. Jangan buat benda ni tak peduli hukum hakam, betul ataupun tak betul. Jangan. Kita kena sentiasa check apa yang kita lakukan. Baik. Kemudian apa jawab Nabi? Jawab Nabi, khudhi min malihi bil ma'ruf. Nabi kata, khudhi min malihi bil ma'ruf. Nabi kata, ambillah harta dia secara yang sepatutnya, secara yang reasonable, yang munasabah, yang mencukupkan keperluanmu dan yang mencukupkan keperluan anakmu.
Hadis ni hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Jadi daripada apa yang Nabi sebut itu, Nabi benarkan Hindun untuk mengambil harta suami dia walaupun tanpa pengetahuan suami dia, tapi syarat dia mestilah pada jumlah yang wajar, pada jumlah yang munasabah. Kita ambil lebih daripada keperluan itu haram. Kan? Yang kita perlu hanya RM200 sebagai contoh. Kita pergi ambil RM1,000. Tengok buka dalam dompet dia ada duit banyak. Ada RM2-3,000. Kita pun ambil RM1,000. Yang kita perlukan hanya RM200-300 sahaja. Maka tak boleh. Mengambil lebih daripada keperluan itu haram. Tapi mengambil pada kadar keperluan itu dibenarkan dalam agama kerana sifat kedekut yang ada pada si suami tadi. Maka dalam keadaan yang macam tu hukum dia boleh. Baik. Itu keadaan di mana isteri yang anak mengambil harta mak ayah dia. Maka jawapan dia apabila nafkah itu tidak ditunaikan ataupun bapa itu kedekut, maka anak itu berhak kan untuk mengambil wang ayah dia walaupun tanpa pengetahuan ayah dia. Sebab apa? Sebab itu nafkah dia. Tapi syarat dia tak boleh lebih daripada keperluan. Jadi jumlah dia mestilah munasabah. Baik. Seterusnya, yang ketiga, isteri pula mengambil harta suami dia. Ini pun ada kaitan dengan yang tadilah, dengan peristiwa Hindun yang mengadu kepada Nabi SAW. Kita sebagai isteri, kan kita nampak suami kita letak dompet atas meja, kita pun ambil sekeping ataupun 2 keping. Saya ingat saya pernah kendalikan kes di mahkamah. Kadang-kadang suami isteri ni dia saling mencurigai di antara satu sama lain. Sebab itu ada setengah-setengah suami isteri ni, sebahagian daripada di kalangan mereka smartphone pun pasangan tak boleh nak akses, tak tahu password ataupun dan sebagainya, tak boleh nak akses. Sebab apa? Sebab dalam telefon itu ada pelbagai rahsia yang disimpan. Tak apalah, tapi ada setengah-setengah tu dia letakkan dompet tadi pada kedudukan tertentu di hujung meja. Dia letakkan dompet tu pada kedudukan yang tertentu ataupun smartphone tadi pada kedudukan yang tertentu. Dia masuk dalam toilet dan washroom. Kemudian bila dia keluar tu dia ingat macam mana cara dia letakkan dompet tadi, cara dia letakkan smartphone tadi, untuk dia nak tahu sama ada pasangan dia ganggu ataupun ambil sesuatu daripada dompet dia ataupun smartphone dia. Jadi sebenarnya ada kes-kes rumah tangga yang mana pasangan sama ada suami ataupun isteri, mereka saling mencurigai di antara satu sama lain. Saya tak boleh bayanglah kalau kita hidup suami isteri ni, kita hidup berpasangan tapi kita ada perasaan mencurigai di antara satu sama lain. Kita sepatutnya kita behave, kita hidup kita ini hendaklah dalam keadaan yang boleh mendapat kepercayaan orang kepada kita. Kita ada akhlak syakhsiah yang mulia. Tapi apabila kelakuan kita sendiri mencurigakan, dicurigai oleh pasangan kita, maka berlakulah benda-benda tadi. Letak dompet pun pada kedudukan tertentu, bilang duit dalam dompet ada berapa, nak tahu jumlah tadi berkurangan ataupun tidak sewaktu masuk dalam washroom, sewaktu tidur dan sebagainya. Ini kehidupan sebahagian orang yang ada masalah rumah tangga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada keadaan sedemikian. Baik, berbalik kepada perbincangan kita pada pagi ini, apakah boleh seorang isteri pula mengambil harta suami dia? Maka jawapan sama seperti tadi, iaitu boleh jikalau suaminya kedekut ataupun suami dia tidak memberi nafkah yang mencukupi. Baik, maka hadis Hindun tadi, yang mana Hindun mengadu kepada Nabi SAW, diulas oleh para ulama. Dan antaranya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia menghuraikan hadis itu. Dia mengatakan bahawa syarat utama apabila isteri hendak mengambil harta suaminya tanpa pengetahuan suaminya, syaratnya ialah mesti secara ma'ruf. Apa maksud ma'ruf?
dengan cara yang baik, dengan cara yang wajar, reasonable, munasabah, maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dia kata maksudnya ialah sesuai pada kadar keperluan mengikut uruf, mengikut kebiasaan kita. Kita ni kedudukan kita apa? Kan? Kita orang kaya ke, kita orang bandar ke, kita orang kampung ke, kita suri rumah sepenuh masa ke dan sebagainya. Jadi kadar itu berbeza. Maka kita lihat kepada kebiasaan di tempat kita, berapakah keperluan kita. Jadi itu antara kayu ukurnya sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Jadi apa yang dihuraikan oleh Syekh Abdullah Fauzan, dia mengatakan bahawa perlu kita faham bahawa sifat yang disebut oleh Hindun berkenaan dengan Abu Sufyan, suami dia Abu Sufyan tadi, apabila dia kata suami dia itu kedekut, kan, suami dia itu kedekut, bakhil, bukan bermaksud suami dia ni satu orang yang kedekut dengan semua orang. Kan? Bukan dia kedekut dengan semua orang. Bukan kata Abu Sufyan kedekut dengan semua orang. Dia hanya kedekut dengan isteri dia. Dia kedekut dengan keluarga dia. Jadi boleh jadi sikap dia macam tu kepada keluarga dia. Abu Sufyan bersikap macam tu dengan keluarga dia. Tetapi ada kemungkinan, kebarangkalian yang mana apabila ada keperluan lain, maka dia dahulukan. Jadi tidak boleh kita menganggap bahawa Abu Sufyan ni dia kedekut dengan semua orang. Tidak. Jadi ini yang dihuraikan oleh Syekh Abdullah Fauzan. Maksudnya macam ni. Dalam kehidupan kita, dan saya sendiri pun pernah jumpa, kan, ada orang yang mana dia baik. Dia satu orang yang baik. Dia dengan adik-beradik dia baik, kan, dia dengan kawan-kawan dia baik. Tapi kalau dengan keluarga ni dia kedekut. Jadi manusia ni dia sentiasa ada kekurangan. Kan, walaupun dia satu orang yang baik, dalam masyarakat dia dikenali sebagai satu orang yang alim, satu tok guru sebagai contoh, orang yang faham agama, kan, selebriti, pendakwah dan sebagainya, tapi dia ada kekurangan-kekurangan dia. Bila dia balik ke rumah, dia tidak sepemurah, kan, dia tidak sedermawan sebagaimana dermawannya dia dengan orang kampung dia. Tidak sedermawan sebagaimana dia menjadi satu orang yang sangat berbudi, banyak memberikan bantuan kepada golongan yang tidak bernasib baik dalam wilayah, dalam kampung, di negerinya. Tapi bila dengan keluarga sendiri, dengan isteri dia, dengan anak-anak dia, dia kedekut. Jadi ada orang yang macam ni. Jadi ini yang diulas oleh Syekh Abdullah Fauzan. Dia mengatakan bahawa kita tak boleh kata Abu Sufyan ni satu orang yang kedekut dalam arti kata dia kedekut dengan semua orang. Tetapi Abu Sufyan tidak dikenali sebagai satu orang yang kedekut dengan orang ramai. Tapi dia kedekut dengan isteri dia, dia kedekut dengan anak dia. Ini kekurangan yang ada kepada manusia. Jadi walaupun kita ni orang baik sekalipun, baik macam mana sekalipun tuan-tuan dan perempuan, kita tetap ada kekurangan. Kita tetap ada kesalahan. Jadi dengan sebab kita ada kesalahan itulah, kita ada kekurangan itulah bukti kita seorang manusia. Kan kalau kita tak ada kesalahan, kita tak ada kekurangan, kita bukan manusia. Jadi manusia ni memang dia akan buat silap, dia akan buat salah, cuma kita perlu perbetulkan. Jadi para ulama bila hadis ini mereka mengatakan bahawa hadis berkenaan dengan Hindun dengan Abu Sufyan tadi, hadis ini menunjukkan bahawa wajibnya seorang suami memberi nafkah yang cukup kepada isterinya. Cukup tu banyak mana dia bergantung kepada uruf tempat tu. Kita kena lihat keadaan, kan, amalan dan suasana di tempat yang berkenaan. Jadi jumlah wang tu tak sama di kampung dengan di bandar lain, di Kuala Lumpur dengan di kawasan Hulu Terengganu, Hulu Kelantan lain, dia tak sama. Jadi kita perlu melihat kepada uruf setempat. Dan banyak berlaku dalam kehidupan kita sekarang ni, pasca PKP, COVID apa semua ni, ada suami yang hilang pekerjaan ataupun suami apabila dia dibuang kerja, dia cari pekerjaan lain ataupun dia berniaga, dia tidak mendapat pendapatan yang cukup untuk keluarga dia. Banyak keadaan yang mana isteri yang menanggung kehidupan family, kan, isteri yang menanggung, isteri yang lebih stabil sebagai contoh. Ada kes yang mana isteri ada pendapatan puluhan ribu malah ratusan ribu pun sebulan. Suami pula perniagaan itu tidak menguntungkan.
Jadi berlaku perbalahan rumah tangga, keretakan, perceraian dan sebagainya. Jadi kes-kes yang macam ni bila datang kepada saya ada bagi pandangan dan saya ada bagi pandangan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perlu tahu bahawa jikalau isteri tidak bekerja ataupun isteri hilang pendapatan, itu tidak menjadi masalah besar kerana yang wajib mencari rezeki untuk keluarga adalah suami. Tetapi yang menjadi isu besarnya, yang menjadi masalah yang besarnya apabila suami yang hilang pekerjaan ataupun suami mengalami kerugian dalam perniagaan. Ini yang menjadi isu besar dalam sesebuah rumah tangga, dan ini antara isu yang datang kepada saya, yang mana ada sebahagian di kalangan kita yang meminta pandangan saya. Wallahu alam, saya bukanlah satu orang yang pandai dalam memberi nasihat. Cuma pada pandangan saya selepas saya meneliti nasihat-nasihat di kalangan para ulama salafus soleh, mereka mengatakan bahawa sejak zaman dahulu lagi bukan suami bernasib baik. Bukan semua suami bernasib baik dari sudut memberi nafkah kepada anak isteri. Kan ada suami yang miskin pun, kan ada suami yang miskin. Contohnya Abdullah bin Mas'ud dan sebagainya. Ini antara contoh sahabat Nabi, orang yang mulia, tapi mereka ni miskin. Jadi apabila mereka miskin, maka timbul masalah kerana tanggungan memberi nafkah itu terletak di atas bahu, shoulders para suami. Jadi ini menyebabkan isteri mempertikaikan kerana suaminya tidak mampu memberi nafkah. Jadi seringkali saya bagi nasihat kepada pasangan yang terlibat bahawa rezeki ini dia tidak pernah cantik sepanjang masa. Kan? Rezeki, nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, tidak pernah seseorang itu mendapat rezeki itu cantik sepanjang masa. Setiap individu, setiap keluarga pasti sekali mengalami up and down, kan? Turun naiknya rezeki dan juga nikmat dalam kehidupan dia. Rezeki dan nikmat ni dia dalam pelbagai bentuk. Kan? Bukan sahaja wang ringgit, malah dia persoalan kesihatan, soal kebahagiaan, kegembiraan dan sebagainya. Jadi apabila suami hilang pekerjaan, kita perlu ingat bahawa rezeki ni ada masa dia datang, ada masa dia pergi. Jadi apabila tiba giliran suami kita hilang pekerjaan, kita kena ingat ini antara roda-roda kehidupan. Dia berputar, ada masa kita berada di atas dan ada masa kita akan turun ke bawah. Maka dalam satu kes seorang isteri yang mana pendapatannya lumayan, kan, puluhan ribu, dan ada masa sampai ratusan ribu pun sebulan. Suami ni pula mempunyai firma yang menawarkan satu perkhidmatan perundangan dan dia tak ada, kan, firmanya gagal memberikan pendapatan yang cukup kepadanya. Jadi pada pandangan saya nyatakan bahawa alangkah baiknya kalau kita menjadi seorang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sekiranya kamu bersyukur atas nikmat yang aku kurniakan kepadamu, maka akan ku tambahkan nikmatku kepadamu. Jadi apabila suami kita hilang pekerjaan ataupun perniagaannya merosot dan sebagainya, sedangkan kita sebagai isteri pendapatan kita lumayan, kan, tidak terjejas dengan COVID dan seumpamanya, maka alangkah baiknya kalau kita boleh ada good discussion dan kita duduk, kita bincang elok-elok dalam keadaan yang mana suami hilang pekerjaan, apa yang suami boleh buat untuk tampung keadaan rumah tangga. Pendapatan isteri tidak terjejas, kan, pendapatan puluhan ribu, malah ada masa ratusan ribu sebulan sebenarnya cukup untuk keluarga kita. Jadi saya cadangkan bagi keluarga yang ada masalah macam ni, suami dia boleh mengambil alih kerja-kerja isterinya. Dan isteri keluar bekerja, mencari nafkah, suami pula jaga rumah tangga. Suami uruskan anak-anak, hantar anak sekolah, mandi anak dan sebagainya, anak gosok gigi dan lain-lain, tidurkan anak. Ini boleh dibincangkan sebenarnya. Tapi kalau suami berdegil, dia tak mau uruskan rumah tangga dan sebagainya, maka yang ini problem. Ini barulah timbul masalah. Tapi kalau suami sanggup mengambil alih tugas-tugas yang dia boleh lakukan di rumah,
menjaga anak-anak dan sebagainya, maka itu boleh dibincangkan. Sebab rezeki ni datang dalam pelbagai bentuk. Jadi kita perlu ada kecenderungan untuk berdamai. Bukannya kita mengungkit kesalahan, kesilapan pasangan kita masing-masing. Jadi itu perkara yang tidak sepatutnya kita besar-besarkan. Jadi kalau boleh kita selesaikan dengan cara yang baik. Tapi kalau kita tak dapat selesaikan, maka tidak ada cara lain melainkan dengan cara perceraian. Na'udzubillah min dzalik. Kita minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara sedemikian. Baik, saya nak bagi peluang sebenarnya untuk sesi soal jawab. Walaupun ada satu lagi bahagian penting juga. Tadi isteri ambil harta suami, tapi ada satu lagi itu suami makan harta isteri pula. Tapi saya hold dulu yang tu untuk bagi peluang kepada tuan-tuan dan perempuan jikalau ada soalan, dan kalau sempat nanti saya akan sambung berkenaan dengan suami mengambil harta isterinya. Wallahu a'lam. Saya serahkan kepada puan ini. Okey, kita buka soalan. Okay, saya baca dulu Ustaz ya. Ya, boleh. Dekat sini daripada Marhani bertanya, macam mana jika anak-anak kita melanjutkan pelajarannya atas beasiswa kerajaan atau pinjamannya sendiri dengan bank dan lain-lain Ustaz, adakah pendapatan itu masih dikira hasil usaha ibu bapa juga ke? Minta ulang balik soalan tadi, macam mana? Dia kata macam mana jika anak-anak kita melanjutkan pelajarannya atas beasiswa kerajaan atau pinjamannya sendiri dengan bank dan lain-lain. Adakah pendapatannya itu masih dikira hasil usaha ibu bapa yang juga? Baik. Wallahu alam. Sekarang ni apabila anak kita melanjutkan pelajaran, contohnya universiti dalam negara ataupun luar negara, sebahagian daripada anak-anak ini mereka mendapat scholarship, beasiswa. Yang ni tak perlu dibayar. Sebahagian lagi akan mendapat pinjaman boleh ubah, kan, yang boleh convert daripada pinjaman jadi scholarship. Ada yang boleh convert pinjaman tu 100% menjadi beasiswa. Ada juga skim yang mana dia convert separuh dan sebagainya, macam-macam lah. Kemudian yang ketiganya pinjaman yang tak boleh ubah pun. Dia tetap menjadi pinjaman. Contohnya pinjaman pelajaran tetapi melalui institusi keuangan. Maka ini antara amalan kita pada hari ini. Jadi soalannya ialah berkenaan dengan apakah kita boleh manfaatkan harta tersebut. Jawapannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wang tersebut sama ada dia beasiswa ataupun dia pinjaman boleh ubah ataupun dia pinjaman yang tidak boleh ubah, apabila dia diperolehi oleh anak kita. Bila diperolehi oleh anak kita, maksudnya telah ditransfer, kan, telah dipindahkan, wang tu masuk dalam akaun anak kita, maka dia menjadi milik anak kita. Dia jadi milik anak kita. Maka timbul soalan, boleh tak kita ambil wang tersebut atau kita guna atau kita manfaatkan? Jawapannya sama sebagaimana yang saya telah huraikan tadi. Kita boleh, tetapi dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan. Kalau kita ambil wang itu atau kita gunakan wang tersebut sehingga menjejaskan, sehingga menganiayai anak kita, dia tak cukup duit untuk makan sewaktu di universiti. Dia tak cukup duit untuk printing, untuk photostat. Tak cukup duit untuk beli buku pengajian. Maka ini boleh menjejaskan pengajiannya. Maka dalam keadaan itu haram hukumnya, dilarang bagi ayah atau ibu menggunakan wang tersebut. Tetapi kalau wang tersebut memang ada lebihan, tidak mengganggu makan minum dia, tidak mengganggu pelajaran dia, kos printing dan sebagainya, buku-buku, tidak mengganggu, ada lebihan. Macam saya sendiri pun saya pernah ada lebihan daripada sponsor yang membiayai pengajian saya, maka saya bawa ibu saya pergi melancung ke Medan pada masa itu. Kan, itu lebihan, maka itu boleh digunakan, kan, sama ada saya sendiri yang sponsor ibu saya ataupun ibu saya mengambil senyap-senyap wang tersebut, itu boleh dengan syarat dia adalah suatu jumlah yang tidak menzalimi anak kita. Wallahu a'lam. Daripada soalan daripada Puan Niksum, untuk ibu bapa ambil harta anak-anak tu, adakah sukat-sukatnya patutkah ibu bapa ambil harta anak lelaki lebih dari harta anak perempuan? Dalam faraid, pembagian harta itu
harta ibu bapa lebih kepada anak lelaki dari anak perempuan? Itu soalan dia. Baik, wallahu alam. Sebenarnya kalau kita lihat fatwa-fatwa dan juga perbincangan para ulama secara seberingkas yang saya kongsi tadi, para ulama tidak menetapkan berapakah sukatan, kadar, jumlah wang atau harta yang kita boleh ambil daripada anak kita, sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan. Maka itu terpulang kepada kita apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut anta wa maluka li abik, kamu dan harta benda kamu milik orang tua kamu, maka itu umum. Jadi kita boleh ambil berapa banyak sekalipun, tapi tertakluk kepada syarat yang saya sebut tadi. Tidak boleh menjadikan satu penganiayaan sehingga dia anak kita teraniaya, sama ada dia lelaki atau dia perempuan. Tak boleh ambil harta yang menjadi benda penting dalam kehidupan dia, yang dia nak guna setiap hari untuk keperluan dia, yang tu tak boleh. Jadi make sure, pastikan apa-apa jumlah sekalipun, kadar berapa sekalipun, make sure apa yang kita ambil itu ataupun apa yang kita gunakan itu tidak menjejaskan kehidupan anak kita ataupun tidak menzaliminya. Kalau menzalimi anak kita, maka itu haram. Wallahu a'lam. Okey, saya kira boleh kita buka soalan pada siapa yang bertanya sekarang. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Okey, Kak Ji, angkat tangan. Okey, tak apa-apa. Okey, Kak Ji ke Azalia? Azalia dululah. Okey, Azalia. Okey. Ustaz, sorry. Tadi yang saya faham daripada soalan yang Puan Marhani tadi, sebenarnya macam ni tau Ustaz. Dia macam, dia tanya soalan tu, kalau kata anak dia tu melanjutkan pelajaran, bukan dengan biayaan ibu bapa tetapi dengan biayaan scholarship atau whatever lah, bantuan dari luar. Lepas tu bila anak tu dah grad, dah kerja, maknanya boleh ke seorang ibu bapa tu ambil atau gunakan duit anak tu sedangkan ibu bapa tu tidak membiayai pembelajaran anak tu? Itu saya rasa soalan Puan Mahani tadilah yang saya fahamkan. Tapi macam cara Ustaz terang tadi, macam kita ambil duit beasiswa anak tu, it's not that lah, saya rasa lah. Itu pendapat saya lah, saya faham soalan yang Puan Mahani tanya tadi tu. Betul tak Ustaz macam tu? Baik. Wallahu a'lam. Baik. Kalau begitu soalan dia, jawapan saya pun sama. Katalah anak kita belajar itu dia menggunakan bukan wang mak ayah dia, iaitu duit scholarship ataupun duit loan, duit pinjaman. Untuk degree, let's say 4 years, 4 tahun ataupun 5 tahun, bergantung kepada kursus apa yang diambil. Tapi kita perlu ingat bahawa ayah dan ibu membesarkan anak tu bukan tempoh 4 tahun, 5 tahun itu. Ayah dan ibu membesarkan anak dia sejak anak tu dilahirkan lagi. Jadi sejak dia berusia sehari, 2 hari sampai dia kanak-kanak, dia remaja, dia dewasa, itu dibesarkan oleh mak dengan ayah dia. Jadi walaupun sewaktu dia melanjutkan pelajaran ke universiti, tidak melibatkan wang mak ayah dia kerana dia dapat scholarship ataupun pinjaman, mak ayah dia masih berhak untuk menggunakan wang atau harta anak dia walaupun bertentangan dengan kerelaan anak dia berdasarkan hadis anta wa maluka li abik. Tapi dengan syarat yang kita sebut tadilah, tak boleh menzalimi anak tersebut. Wallahu a'lam. Kak Ji angkat tangan. Kak Ji nak tanya. Silakan Kak Ji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, nak tanya, macam Ustaz kata tu duit tu macam arwah suami bila dia meninggal tu duit dalam dompet dia ada macam 800 kan. Jadi saya guna duit tu ambil untuk buat kenduri ke, nak bayar duit apa yang dia minta apa semua tu tanpa minta izin lah ke anak-anak, nak kena minta halal tak ke anak-anak Ustaz? Oh, okey. Wallahu a'lam. Yang ni kesnya berbeza sebab selepas kematian suami. Contohnya suami meninggal. Kan bila suami meninggal, katalah suami meninggal pagi ni. Bila dia meninggal pagi ni, tengah hari itu kita kemas-kemas barang dia, kita tengok seluar dia dan sebagainya, kita tengok ada dompet. Dalam dompet tu ada duit, kan? Ada duit. So duit dalam tu berapa jumlah sekalipun telah menjadi harta pusaka. Telah menjadi harta pusaka. Bila
harta pusaka dia bukan lagi milik suami kita yang waktu dia hidup. Ini kes berbeza. Jadi apabila suami telah meninggal, wang yang ada dalam poket seluar ke dalam dompet itu menjadi harta pusaka yang mana ada pemilik dia. Pemilik dia ialah waris-waris yang kita telah sebut sebelum ini, iaitu 5 orang waris utama. Siapa dia 5 waris utama? Iaitu ibu si mati, bapa si mati, kemudian pasangan kepada si mati, yakni kita lah, kemudian anak lelaki si mati, dan yang kelimanya anak perempuan si mati. Jadi 5 orang ni, kan 5 pihak ini adalah pemilik kepada wang yang ada dalam poket tersebut. Jadi kita tak boleh guna sewenang-wenangnya. Kita tak dibenarkan menggunakan sewenang-wenangnya, kecuali untuk keperluan contohnya pengurusan jenazah dan sebagainya, yang tu dibolehkan. Tetapi kita tak boleh guna untuk kenduri, untuk menjamu orang makan yang datang ke rumah kita menziarahi kematian. Yang tu tak dibenarkan dalam agama. Wallahu a'lam. Okay, kalau Puan Marhani nak tanya soalan secara sekarang ni boleh juga, sebab kadang-kadang soalannya tu ada bersambung-sambung. Saya pun nak baca, tak tahu yang mana satu. Puan Rosnani ada ke? Boleh tanya Ustaz? Puan Rosnani? Ataupun Puan Marhani? Puan Marhani. Ustaz, saya nak tanya, tadi katakan ya ibu bapa boleh mengambil harta anaknya. Tapi macam mana kalau ibu tu seorang balu dan harta anaknya ni ialah hasil harta pusaka. Bolehkah balu ni mengambil harta pusaka anak-anaknya ni ini untuk membesarkan anak-anaknya ni? Baik, wallahu alam. Dia macam ni. Balu tadi, ini yang saya faham daripada soalan lah. Balu tadi telah kematian suami dia. Maka selepas kematian suami dia, dia ada anak-anak yang perlu dia tanggung. Jadi harta pusaka tadi ada 2 kemungkinan lah yang boleh saya faham daripada soalan tu. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama iaitu harta pusaka tadi belum dibahagikan. Itu yang pertama. Kepada waris-waris. Yang keduanya ialah harta pusaka tadi telah dibahagikan kepada waris-waris yang terlibat. Baik, jikalau harta pusaka tadi belum dibahagikan kepada waris, maka kita tidak boleh menggunakan harta pusaka tersebut. Kecuali kita menggunakan bahagian-bahagian yang kita sudah tahu siapakah pemilik dia. Itu yang pertama. Yang kedua, jikalau harta pusaka tadi telah dibahagikan. Jadi setiap orang ada bahagian masing-masing, termasuk anak-anak tadi. Maka apakah balu tadi boleh menggunakan harta tersebut? Jawapan dia, oleh kerana harta itu telah menjadi milik anaknya, maka dia boleh menggunakan harta tersebut. Sebab harta itu telah menjadi milik anak dia. Tapi syarat dia, sebagaimana yang kita sebut di awal tadi, tidak boleh pada tahap yang boleh menzalimi anak tersebut. Contohnya kita berpoya-poya dengan duit tu. Sedangkan duit tu penting untuk anak kita sambung belajar dan sebagainya. Maka kalau kita menzalimi anak kita, itu tak dibenarkan dalam agama. Jadi kita kena pastikan kalau kita guna duit tersebut, kita guna dengan cara yang betul, dengan cara yang ma'ruf. Wallahu a'lam. Puan Rohani Abdul Malik. Ibu Lin silakan. Ustaz, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Sambungan daripada soalan saya tadi. Okey, silakan Puan Marhani. Bukan soalan sambungan ni, tapi Ustaz kata anak-anak boleh mengambil harta ibu bapanya yang zalim, yang kedekut. Adakah had umur untuk anak yang dibenarkan untuk mengambil harta ini, yang kedekut ni, untuk diri sendiri ke, untuk adik-beradik yang lain yang memerlukan ke? Baik, wallahu a'lam. Dia macam ni. Dalam mazhab Syafi'i, siapa yang wajib menanggung nafkah anak? Ini saya huraikan berdasarkan amalan kita di Malaysia. Dalam mazhab Syafi'i, yang pertamanya ialah bapa.
kan, yang wajib menanggung menanggung nafkah anak dia. Kemudian yang keduanya adalah si isteri. Dan sebahagian ulama mengatakan bahawa yang pertamanya ialah bapa. Ini juga amalan di mahkamah syariah. Yang pertamanya bapa. Apabila bapa meninggal dunia, dia akan pergi kepada datuk. Dia akan pergi kepada datuk. Dan sebahagian lagi mengatakan bahawa dia akan pergi kepada siapa yang menerima harta pusaka daripada si suami yang meninggal itu. Jadi itu secara ringkas untuk kefahaman tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang siapa yang wajib menanggung nafkah. Baik, bila kita tahu siapa yang wajib menanggung nafkah, maka jikalau si anak tadi tidak mendapat nafkah yang cukup, maka dia berhak mendapatkan wang ataupun nafkah itu daripada orang yang wajib menanggung nafkah dia. Jadi kalau bapa dia wajib tanggung nafkah dia, dia boleh ambil duit bapa dia walaupun tanpa pengetahuan bapanya, tapi secara ma'ruf pada kadar yang munasabah. Sebab bapa dia kedekut ataupun ayah dia telah meninggal, maka yang tanggung dia adalah datuk dia, maka dia boleh ambil wang daripada datuk dia pada kadar yang ma'ruf apabila datuknya kedekut sebagai contoh. Tapi pada masa yang sama, sebagaimana soalan tadi, sampai umur berapa, kan, sampai umur berapa. Baik, dalam amalan kita sekarang ini, anak-anak tadi berhak untuk mendapatkan nafkahnya sehingga dia berusia 18 tahun. Sehingga dia berusia 18 tahun. Ini secara umum. Secara umum, 18 tahun. Selepas dia berusia 18 tahun, dia sudah dikira mampu mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Kan? Jadi pada waktu itu tidak lagi wajib ke atas ibu bapa untuk memberi nafkah kepada anak-anak tersebut. Walau bagaimanapun dia ada beberapa pengecualian. Ada beberapa pengecualian bagi anak-anak yang melebihi usia 18 tahun. Contohnya anak tersebut sambung pengajian di peringkat diploma ataupun ijazah pertama. Maka apabila anak tersebut melanjutkan pelajaran di peringkat diploma dan juga ijazah yang pertama, walaupun dia sudah lebih berusia 18 tahun, maka ibu bapa masih lagi wajib menanggung nafkah anaknya. Itu yang kita kena faham. Jadi apabila anak tu selesai pengajian paling tinggi di peringkat ijazah pertama, kemudian dia nak sambung peringkat masters, peringkat sarjana, maka pada peringkat itu dia tidak lagi bapanya tidak lagi wajib menanggung nafkah anaknya sebab dia sudah berusia lebih 18 tahun dan telah pun selesai ijazah yang pertama. Baik, satu lagi anak perempuan. Kan, anak perempuan umur lebih 18 tahun, belum kemudiannya dia berkahwin. Maka anak perempuan itu walaupun dia masih lagi belajar, tapi apabila dia sudah berkahwin, maka tanggungan itu berpindah daripada ayah dia kepada suami dia. Itu beberapa contoh yang menjadi pengecualian kepada hukum umum 18 tahun tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya nak tanya bagaimana sekiranya ada kematian suami, kemudian orang ramai datang ke rumah memberikan sumbangan sebab kematian itu, bolehkah digunakan duit itu untuk apa? Terima kasih Ustaz. Sama. Wallahu a'lam. Sekarang ni contohnya berlaku kematian suami ataupun isteri kita, kan. Kemudian biasalah dalam masyarakat kita ni ada setengah-setengah tempat dia letak tabung di depan rumah untuk memudahkan orang ramai datang untuk bagi sumbangan. Ada setengah tempat tak ada tabung pun, kita bersalam dengan pihak keluarga, kita pun masukkan dalam poket dia ataupun kita bagi kepada tangan dia. Itu bergantung kepada tempat-tempat yang terlibat. Jadi walau apapun keadaan, sama ada tabung ataupun tidak ada tabung dan sebagainya, tetapi kehidupan kita hari ini biasa. Kawan-kawan datang ataupun jiran-jiran datang, mereka bagi sumbangan RM10, RM5, RM50 dan sebagainya. Jadi apakah yang boleh kita gunakan wang tersebut? Sebenarnya wang tersebut tarafnya, statusnya sama sebagaimana wang khairat kematian. Isu dia sama, kan, status dia sama. Khairat kematian yang kita masuk itu apabila berlaku kematian ahli keluarga,
nanti pihak masjid, pihak Korea datang bagi tahu kata puan ini adalah wang khairat kematian. Ada setengah tempat dia bagi 1,000, 1,500 dan sebagainya. Jadi wang-wang yang macam ni semua status dia sama. Wang khairat kematian, sumbangan orang ramai, sumbangan masjid dengan individu yang datang bagi RM10, RM50 kepada kita itu status dia sama. Jadi dalam fatwa-fatwa dalam negara kita sudah ada banyak fatwa berkenaan dengan wang ini, maka fatwa-fatwa tersebut termasuk fatwa mufti wilayah dan sebagainya mengatakan bahawa wang tersebut digunakan berdasarkan kepada uruf setempat. Berdasarkan uruf setempat. Jadi kalau kebiasaannya dalam masyarakat kita boleh gunalah untuk apa sahaja. Kita nak bahagikan sama-sama kita ke, kita nak guna untuk makan-makan dan sebagainya, untuk sedekah dan lain-lain, itu terpulang. Itu kita mengikut uruf setempat. Jadi jawapannya, wang tersebut boleh digunakan untuk apa sahaja perkara yang ma'ruf berdasarkan kepada amalan di tempat kita. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, bolehkah Ya, duit tu digunakan untuk membayar fidyah puasa boleh. untuk arwah? Ya, boleh. Boleh. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rohani, Pak Rohani, Pak Rohani. Okey, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akak nak tanya, arwah ayah akak ada tinggalkan sebidang tanah lah. Siapa tu sekarang ni kita nak tukar nama atas hak bersama lah. Tapi ada adik satu tu, dia dah putuskan silaturahim dengan kita orang. Dia tak ada hubungan kita orang, kita telefon dia putuskan. Lepas tu nak tanya, adakah dia pun wajib untuk masuk ke hak bersama tu, nama dia? Baik. Terima kasih, Wallahu Ustaz. alam. Sama-sama. Wallahu alam. Dia macam ni. Dalam kes harta pusaka, apabila arwah meninggal dunia, ayah kita ataupun ibu kita meninggal dunia, katalah dia tinggalkan sebidang tanah. Tiba-tiba berlaku perbalahan di kalangan waris. Jawapannya ialah perbalahan itu tidak menggugurkan hak waris. Maksudnya ialah kita wajib memasukkan nama waris berkenaan. Sama ada dia adik-beradik kita ataupun siapa saja sekalipun, asalkan dia waris yang berhak dalam senarai apa yang kita kata sijil perakuan faraid yang dikeluarkan oleh mahkamah syariah itu. Jadi semua nama yang tersenarai itu wajib dimasukkan ataupun wajib untuk kita memberikan bahagian mereka masing-masing walaupun berlaku perbalahan dan permusuhan. Dan kita kena ingat itu, kita kena anggap itu adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita berlaku adil. Walaupun kita ada problem dengan dia, tapi hak dia kita wajib tunaikan. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, dia kita tak tahu dia di mana. Kita hubungi dia tak ada jumpa kita, tak ada sebab kita tak pernah berbalah apa-apa, dia macam bawa diri sebab dia tu dia bela dia orang lain, dia macam merajuk dengan kita orang pula. Tu masalahnya, kita cari dia tak ada, nak masukkan nama dia tu, kita tak ada dokumen dia pun dah tak ada, dah lama kan dia pun dah lama dalam dekat berapa tahun dah dia tak pernah hubungan kita, padahal dia tahu tempat kampung di mana, kita ada sini, tapi dia tak pernah datang, telefon dia pun dia putuskan, dia tak nak langsung. Betul-betul masalah kan nak cari dia tu masalah kita orang. Susah. Macam mana tu Ustaz? Ya. Baik, wallahu alam. Dia begini. Amalan kita hari ini setiap setiap proceeding di mahkamah dalam perbicaraan dan sebagainya memang kita memerlukan dokumen, ada masa memerlukan tanda tangan dan sebagainya. Jadi ini andaian saya katalah waris yang terlibat itu memang dia menghilangkan diri ataupun dia tak mau bagi kerjasama, tanda tangan apa pun tak mau, dokumen apa pun tak mau bagi, dia tidak ada kerjasama, ataupun kita cuba kontak dia tak dapat sebagai contoh. Jikalau berlaku keadaan macam tu, kita boleh proceed dengan pembahagian harta pusaka. Pada masa yang sama bahagian dia kita simpan kan? Ataupun kita boleh ambil bahagian dia apabila muncul dia pada suatu hari nanti ataupun dia tuntut hak dia, maka kita boleh serahkan hak dia itu apabila dia muncul ataupun dia memberi kerjasama pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ni mewakili kakak ipar baru-baru ni sebab dia tak pandai nak ni. Baru-baru ni suami dia meninggal Ustaz.
Tapi harta pusaka dah selesai dah semua. Masalahnya menantu dia tu tak puas hati dengan pembahagian EPF. Dia kata kenapa mak mentua dia dapat banyak sedangkan dia ada anak. Dan pegawai di EPF tu ada bagi tahu kat dia sebab tok dia ni yang bela anak dia. Kena bagi nafkah kat anak dia. Sedangkan anak tu duduk dengan mak ni, isteri barulah yang ni je. Macam mana? Nanti kakak ipar saya tanyalah. Dia takut juga berdosa kan. Kena bagi ke tidak? Kata insya-Allah saya akan tanya ustaz nanti dalam soal jawab. Macam mana tu kedudukan ustaz? Kesian dia dah 70 lebih dah umur. Tapi menantu dia tak puas hatilah. Baik, Macam mana wallahu alam. Wallahu alam. Ini antara ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua dalam pengurusan harta lah. Sama ada masalah tu timbul di pihak kita ataupun timbul di pihak lawan kita ataupun pihak sebelah sana, kan? Ini ujian Allah untuk kita berlaku adil sebab di hari akhirat nanti kita akan dibicarakan tentang keadilan ataupun kezaliman yang kita lakukan. Jadi apa yang boleh saya huraikan ialah duit EPF ataupun PWSP itu penama itu bukanlah orang yang menjadi pemilik mutlak kepada wang EPF. Ia adalah pentadbir. Maksud pentadbirnya ialah apabila walaupun namanya sebagai seorang yang menerima wang tersebut, tapi dia menjadi amanah kepada dirinya untuk dia bahagikan wang itu kepada waris-waris yang berhak. Yang ni yang tuan-tuan dan puan-puan kena fahamlah. Sama ada penama tu seorang sahaja ataupun penama tu dua orang. Contohnya ada suami dia letak dua nama. Nama isterinya separuh 50%, nama ibu kandung dia 50%. Ada juga macam tu kan. Ada orang dia letak nama isteri seorang saja. Ataupun ada dua isteri, macam-macam lah, itu bergantung kepada keadaan. Jadi setiap pihak tadi sama ada isteri ataupun ibu kandung kepada si mati, dia perlu tahu bahawa wang yang dia terima bukan milik mutlak dia, tetapi ia adalah dia sebagai pentadbir. Maknanya dia diamanahkan untuk tadbir harta itu. Apa maksud tadbir harta itu? Iaitu untuk dibahagikan mengikut bahagian waris masing-masing yang berhak untuk menerima wang tersebut. Jadi kalau ada 5 waris yang saya sebut, ada ibu, ada bapa si mati, ada isteri dia berapa orang dan sebagainya, ada anak lelaki, ada anak perempuan, maka penama tadi tidak boleh membolot ke semua wang EPF, tapi sebaliknya perlu membahagikan mengikut bahagian masing-masing yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Jadi saya harap boleh jelas tentang hal itu. Contohnya walaupun dalam nama tersebut 100% dapat kepada ibu ataupun 50% dapat kepada ibu, 50% dapat kepada isteri sebagai contoh. Tapi dalam hukum syarak ibu hanya berhak dapat 1/6 sahaja. Kan isteri berhak hanya dapat 1/8 sahaja. Kalau isteri ada 2 orang, poligami sebagai contoh, yang 1/8 tu kena bahagi 2 sebagai contoh. Ataupun dengan anak dan sebagainya, ataupun anak lelaki berapa orang, anak perempuan. Jadi itu semua perlu diberikan. Jadi jawapan saya, kita tidak boleh mengambil kesemua duit KWSP itu untuk diri kita seorang. Wallahualam. Tapi Ustaz, tapi duit tu dah dibahagikan dah, banyak mana untuk ibu, banyak mana untuk anak, banyak mana si Balu. Tapi si Balu ni tak puas hati lagi. Tak puas hati lagi. EPF dah ni dah semua. Dia kata dia tak puas hati lah. Saya kesian lah kakak ipar saya tu, dia dah tua kan. Kesian lah. Nanti Ustaz saya cakap dengan dia lah macam Ustaz kata ni. Kalau dia tak puas hati, kita perlu lihat rasa tak puas hati itu valid ataupun tidak valid. Contohnya, Balu dia berhak dapat berapa kan? Ashabul furud. Dia wajib berapa bahagian yang difardukan kepada dia. Let's say yang kita tahu, kita kata 1/6. Apa ni 1/8 sebagai contoh. Kan, isteri kepada si mati dapat 1/8 kan, sebagai contoh dia dapat 1/8. Jadi apa yang dia dapat daripada pembahagian itu lebih ataupun kurang, ataupun dah cukup 1/8. Kalau dah cukup 1/8 ataupun dia dah dapat lebih, maka rasa tak puas hati itu tidak berasas. Tapi kalau dia tak puas hati itu sebab tidak cukup
bahagian yang sepatutnya, tak cukup 1/8, maka rasa tak puas hati itu berasas. Maka dia ada hak untuk filekan saman di Mahkamah Syariah, dia saman semua waris-waris yang ada untuk dia dapatkan bahagian dia secukupnya. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Saya akan cakap dengan dia Sama-sama. lah lebih apa yang Ustaz cakap itu kan. Baik, terima kasih. Baik, Okey. Terima kasih Puan Kamaria. Silakan Puan Tusmirah. Puan Tusmirah untuk bertanya. Ni Ustaz, ni pun pasal KDRSP juga Ustaz. Ya, Dia ya. untuk bahagian mak dia ni dapat. Dia tapi sebelum mak dia tu dapat, dalam urusan ni nak keluarkan, mak dia meninggal. Habis duit tu nak bagi kat siapa Ustaz? Okey. Yang saya faham daripada soalan tu ialah ada seseorang meninggal dunia. Jadi Anak dia wang, lah, anak dia meninggal. anak dia meninggal dunia. Jadi Dalam wang proses nak keluarkan KDRSP tu belum keluar lah ni. Maknya pula meninggal. Habis duit tu nak bagi kat siapa Ustaz? okey. Wang tu menjadi milik ibu dia kan? Betul tak? Menjadi milik ibu dia. Dengan orang rumah dia lah, isteri dia. Okey, menjadi milik ibu dia. Tapi kita kena tahu bukan ibu dia seorang. Semua waris lah. Semua waris yang saya sebut sebelum ni. 5 tu. Mak, ayah, pasangan dan anak lelaki, anak perempuan. Kemudian bila ibu dia meninggal, maka yang bahagian ibu tadi kan, bahagian ibu berapa? 1/6 kan? Bahagian ibu 1/6, bahagi kali yang kedua pula. Yang 1/6 tu kepada waris-waris ibu pula. Itu cara dia. Dia cakap dia nak bagi untuk sedekah untuk nama mak dia tu. Macam mana? Boleh tak? Dia nak sedekah. Sedekahkan yang bahagian dia tu atas nama mak dia tu lah, sebab dia dah niat macam gitulah, sebab mak dia tak rasa. Oh, anak nak sedekahkan bahagian mak dia? Okey. Nak atas nama mak dia lah, maksudnya dia nak impak ke mana-mana gitulah. Baik. Bahagian mak tu, kita kata 1/6 tadi kan? Bahagian mak tu 1/6. Kita tak boleh ambil yang 1/6 tu kita pergi sedekah. Kecuali mendapat keizinan semua waris yang ada. Semua waris yang ada. Yang terbaiknya ialah kita bagi dulu. Yang 1/6 tu kita bagi dulu kepada waris-waris. Bagi lagi dengan waris-waris lah. Bagi dulu. Lepas tu kalau ada adik-beradik yang nak bagi cadangan, apa kata duit mak kita ni kita sedekahkan kepada satu sekolah hafal Quran, mak tahfiz sebagai contoh. Jadi siapa nak bagi sumbangan, dia nak bagi semua hak yang dia dapat tu, boleh lah. Siapa yang rasa sayang, dia ada kegunaan untuk diri dia, dia boleh guna untuk diri dia. Macam tu. Itu lebih baik. Siapa yang tak ada tu bolehlah bagi kat mak yang atas nama mak dia tu ya. Ya. Siapa yang tak perlu duit tu, dia boleh sedekahkan atas nama mak dia. Moga-moga dapat pahala kedua-dua pihak. Sama-sama. Okey, seterusnya saya tengok kat sini Muhammad Yusof. Tak silap saya Puan Nembun ke? Nak tanya soalan? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk fidyah suami saya baru meninggal, dia untuk fidyah tu untuk apa? Semayang ke ataupun untuk dia punya puasa? Baik. Wallahu alam. Dalam amalan masyarakat kita ni ada fidyah untuk sembahyang, ada fidyah untuk puasa. Tetapi pendapat yang tepat, pendapat yang benarnya ialah fidyah ini hanya untuk puasa sahaja, kan? Tidak ada fidyah untuk sembahyang. Jadi walau bagaimanapun tak apalah, itu antara kita kata perkara yang menjadi khilaf dalam masyarakat kita. Jadi saya syorkan kepada pihak-pihak yang terlibat, katalah ayah ataupun ibu meninggal dunia, kalau dia meninggal dunia tu dengan sebab puasanya tu macam mana? Jadi kalau kita pasti
ayah ataupun arwah ayah ataupun arwah ibu kita meninggalkan puasa berapa hari. Yang tu sahaja yang kita bayarkan fidyahnya. Jumlah fidyah tu tuan-tuan dan perempuan boleh buka website zakat negeri masing-masing. Setiap negeri berbeza bayaran fidyah. Ada yang RM1 lebih, ada yang RM4 lebih. Yang tu bergantung kepada negeri masing-masing. Tapi jumlahnya kebiasaannya tak sampai sebagaimana jumlah zakat fitrah. Itu amalan kita di Malaysia lah. Jadi yang bab sembahyang tu saya syorkan kalaulah let's say ada ayah kita, arwah ibu kita yang kita rasa ataupun kita tahu dia tak sembahyang, yang lebih baiknya ialah kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa arwah mak ayah kita, dan kita nak buat amalan maliyah yang melibatkan harta, bukan fidyah tapi kita sedekah. Kan kita sedekah contohnya RM100 kepada masjid ataupun kepada sekolah agama ataupun kepada pelajar yang miskin atas niat ini sedekah bagi pihak arwah ibu ataupun arwah ayah kita. Itu lebih baik sebab berdasarkan nas yang tepat tidak ada fidyah untuk sembahyang. Wallahu a'lam. Ustaz, fidyah tu kita kena pergi pusat zakat je. Kalau pergi masjid boleh tak Ustaz? Masjid Qari'ah kita lah. Untuk apa tu? Nak pergi tu untuk apa? Untuk fidyah. Baik, Suami saya fidyah- baru meninggal. Lepas tu kita orang nak bayar fidyah lah untuk dia. Takut ada puasa dia tinggal ke. Okay. Baik, untuk fidyah ni, katalah fidyah puasa kan. Fidyah puasa, puan tak perlu pergi ke masjid, tak perlu pergi ke pusat zakat. Kecuali kalau puan nak minta nasihat tu bolehlah. Nak minta nasihat pergi ke pusat zakat, tanya kadar berapa fidyah dan sebagainya. Tapi kalau puan boleh akses sendiri internet, katalah let's say puan berada di Selangor ataupun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, puan buka zakat let's say kalau Selangor lah, buka yang Selangor punya, tengok berapa kadar fidyah di negeri Selangor, dah dapat jumlah tersebut, kalilah berapa hari puasa yang kita kata dia tinggalkan dan sebagainya, maka kita boleh bagi sumbangan direct. Sekarang ni tuan-tuan dan perempuan boleh bagi sumbangan melalui online pun boleh, tak perlu pergi pun, ataupun transfer ke akaun sekolah agama, ke Mahtafiz, ataupun kita tahu ada orang miskin di tempat kita, kita bagi kepada orang miskin yang jadi jiran kita dan sebagainya. Tapi kalau rasa susah nak dapatkan panduan yang secara langsung, lebih baik kunjungi pusat zakat di negeri puan, di mana puan berada. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Seterusnya Puan Niksong, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi. okey. Jika seorang anak diasuh dan dinafkahi oleh grandparents dia kan, adakah hak grandparents ini sama dengan hak ibu bapa anak tu? Sama ada ibu bapa anak tu sudah mati ataupun sudah masih hidup, dari segi mengambil harta si grandparents mengambil harta si cucu tu tadi. Ya. Terima kasih Baik, Ustaz. sama-sama. Wallahu alam. Soalan berkenaan dengan grandparents kan. Grandparents, dia punya grandpa dia, grandma dia, apakah status dia sama sebagaimana dengan dia punya mum, dia punya daddy kan, ayah dia, mak dia? Jawapan dia sama. Bila Nabi sebut anta wa maluka li abik, kamu dan harta benda kamu milik ayah kamu, abika itu ayah kamu tu, para ulama mengatakan bahawa ayah di situ termasuklah datuk ke atas. Maknanya ayah, datuk, moyang kalau masih hidup, maka dia termasuk. Jadi hukumnya sama sebagaimana bapa, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum ini. Wallah. Jadinya Ustaz, sama ada parents anak tu masih hidup, so hak grandparents dia sama. Sama, ya, sama. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, daripada Puan Norsiah, saya nak sambung soalan tadi yang jumpa duit dalam poket suami telah meninggal. Saya guna untuk infak kepada masjid, sedekah pada yang kekurangan dengan pengetahuan anak sulung.
Tapi anak-anak yang lain tak tahu. Adakah saya kena bagi tahu anak-anak yang lain sekarang ni, duit yang dalam dompet suami tu taklah banyak, dalam RM500 saja. Ya, wallahu alam, duit RM500 itu tidak harus, maknanya tidak boleh kita gunakan tanpa mendapat persetujuan semua waris. Jadi apabila puan hanya dapat persetujuan anak sulung sahaja, maka itu tidak dibenarkan dalam agama dan puan perlu mendapatkan persetujuan semua waris yang terlibat. Jadi kalau ada waris yang tidak bersetuju, tetap tidak mahu menghalalkannya, maka wajib kita membayar bahagian mengikut jumlah yang telah ditetapkan oleh syarak dalam hukum faraid. Wallahu a'lam. Daripada Puan Rosni, Assalamualaikum Ustaz. Sekiranya semasa ayah masih hidup, si anak telah membeli tanah ayah tapi tak sempat nak tukar nama ayah yang telah meninggal. Adakah tanah itu milik anak itu seorang atau masih kena ikut sistem faraid? Terima kasih Ustaz. Baik, wallahu a'lam. Ini akan menjadi satu dispute di mahkamah nanti, sama ada mahkamah syariah ataupun mahkamah sivil. Sebabnya secara umumnya apa-apa yang menjadi milik si ayah, sebagaimana yang telah saya ceritakan sebelum ini, di negara kita ini kita mengamalkan apa yang dipanggil sebagai torrent system, kan, registration is everything. Jadi penama di atas geran itu, yang printed namanya dalam geran itu, dia adalah pemilik. Walau bagaimanapun apa-apa transaction yang belum selesai di sisi mazhab Syafi'i, apabila seseorang itu meninggal dunia dalam keadaan transaction itu separuh jalan. Contohnya dia telah menerima semua wang. Si ayah tadi telah terima semua wang. Cuma dalam proses menukar nama. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahawa oleh sebab wang tersebut telah dibayar kepada si mati sewaktu dia masih hidup, maka hendaklah disempurnakan transaction jual beli tersebut. Wallahu a'lam. Okey, seterusnya Puan Farhana, silakan untuk bertanya soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya tentang seorang ibu yang kematian suami, kemudian ada 4 orang anak. Tapi dia ambil semua harta tu dan tak bagi kepada anaknya selama beberapa tahun. Sekarang umur dia dah 80 tahun, dia bagi kepada anak sulung. Katanya semua harta tu dibagi pada anak sulung untuk diamanahkan anak sulung tu bahagikan kepada adik-beradik yang lain. Tapi sampai sekarang semua rumah tu macam tak ada yang bela. Bila kita datang tengok penuh dengan tikus, harta di tanah rumah, duit di bank tak ada yang sentuh. Macam adik-beradik yang lain bising lah. So apa pendapat Ustaz, macam mana nak selesaikan masalah ni? Sebab kami dah pujuk ibu ni, dia tetap keras untuk biarkan semua tu atas nama anak sulung dia seorang je. Baik, wallahu a'lam. Terima kasih. Wallahu a'lam. Ini antara perkara yang menyedihkan yang berlaku dalam kehidupan kita. Apa yang orang Melayu sebut telan mati ibu, luah mati bapa, macam itulah lebih kurangnya, kan. Kita dalam keadaan serba salah. Sebab apa? Sebab dari segi undang-undang sebenarnya kita perlu filekan kes di mahkamah kerana ibu kita telah melakukan kezaliman kerana tidak menyerahkan bahagian harta tersebut mengikut apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Tetapi kita sebagai anak, walaupun dari sudut undang-undang, kita perlu mengambil tindakan undang-undang, tetapi jikalau kita saman ibu kita ke mahkamah, maka ini akan menimbulkan perbalahan dalam keluarga. Jadi ini yang kita kata keadaan serba salah. Tetapi jikalau usaha untuk memujuk, berbincang yang telah mengambil masa yang lama, masih lagi tidak boleh diselesaikan, maka pada pendapat saya kita tidak ada pilihan. Dan kita tidak ada pilihan, perlu membawa kes ini ke hadapan hakim, perlu menggunakan undang-undang
supaya tidak berlaku kezaliman. Antara cara kita menolong orang yang zalim ialah mencegah dia daripada melakukan kezaliman. Walaupun dia ibu kita dan kita tidak mahu menyakiti hatinya, la taqul lahum uffin, jangan berkata sekalipun kepada ibu dan ayah kita, tetapi apabila dia melakukan perkara maksiat, perkara yang zalim, berdosa, maka kita tidak boleh bersubahat dengan ibu kita. Jadi pandangan saya, pilihan yang terakhirnya ialah perlu difailkan kes di mahkamah. Wallahu a'lam. Kalau anak sulung tu tak mahu bagikan harta tu sebab semua harta tu dah masuk pada nama dia, dia rasa macam sebab nama dia, suka hati dia nak buat apa, macam tu macam mana pula? Wallahu a'lam. Saya pun tak tahu macam mana harta si mati boleh ditukar nama kepada anak sulung. Sebab sepatutnya dari segi proses undang-undang, keadaan itu sukar sebenarnya untuk dilakukan. Sebab apabila seseorang itu meninggal dunia, semua pihak berautoriti akan meminta dokumen-dokumen yang berkaitan. Seperti LA, Letter of Administration dan sebagainya, surat pentadbir dan sebagainya. Jadi saya tak tahu macam mana tanah tersebut dapat ditukar nama kepada anak sulung. Sebab dari segi prosedur undang-undangnya, perkara macam tu tak boleh dilakukan. Tapi andaiannya, katalah kita buat andaian, memang betul telah ditukar nama kepada nama anak sulung, walaupun itu bukan hak dia secara mutlak, maka adik-beradik yang lain boleh mencabar transaction itu dan boleh bawa kes ini ke mahkamah untuk mengisytiharkan bahawa mereka mempunyai hak mereka masing-masing di dalam property ataupun aset tersebut. Wallahu a'lam. Masya-Allah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Sama. Seterusnya ada lagi Puan Tusmirah nak tanya. Okey. Pak Ainan, Ustaz nak tanya, macam semasa arwah masih hidup, dia telah memberi wang deposit untuk anak sulung membeli rumah. Selepas tu meninggal. Wang deposit tu 30,000. Sedangkan yang meninggal siapa? Suami, bapak dia lah, suami. Suami bagi kepada anak. Kemudian suami meninggal. Deposit rumah kan. Jadi dia beli rumah lah. Dia setujulah, sama-sama setuju. Tak tahulah perjanjian mereka macam mana. Tapi sekarang ni dia meninggal. Memang dia lah ada adik lelaki, adik perempuan kan. Mak ayah tak ada dah. Jadinya 30,000 tu jadi pusaka ke macam mana Ustaz? Dia bagi masa hidup. Masa hidup. Baik. Wallahu a'lam. Sewaktu arwah masih hidup, ayah masih hidup, dia telah memberikan wang 30,000 kepada salah seorang anak dia. Yang saya faham sebagai duit deposit. Baik. Di situ kita perlu tentukan pemberian itu ada satu pemberian daripada seorang ayah yang mana dia halalkan. Pemberian itu dia bukan satu pinjaman. Maknanya dia tidak perlu dia tidak menuntut kepada anaknya untuk membayar balik ataupun itu satu pinjaman. Kalau 30,000 itu satu pemberian daripada seorang ayah kepada anaknya bukan dalam bentuk pinjaman, maka itu menjadi milik mutlak si anak berkenaan. Maksudnya waris-waris yang lain, adik-beradik yang lain tak boleh tuntut wang 30,000 berkenaan. Tetapi kalau wang 30,000 itu ayah kata ni 30,000 untuk engkau beli rumah, nanti engkau senang-senang engkau bayar balik. Kalau itu pinjaman, maka pinjaman itu menjadi harta pusaka yang wajib dibahagikan kepada waris-waris yang masih hidup. Wallahu a'lam. Kena pastikan dulu ya Ustaz. Ya, kena pastikan akad tersebut dia menggunakan akad yang macam mana? Bagi ke ataupun pinjam? Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay, Puan Jamaliah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, macam mak kita dah meninggal kan. Lepas tu dia ada tinggalkan harta, contoh dia rumah sewa. Lepas tu dia pesanlah dengan adik, kata tiap-tiap bulan duit rumah sewa dia tu bagi kat masjid ke, bagi tabung anak yatim ke, mana-mana ke. Tapi saya nak tanya,
boleh tak kalau kita macam nak buat kat dia fidyah dia, buat upah haji dia, kita guna duit tu. Adik kata mak pesan kat aku macam tu. Jadi seolah macam dia tak bagi gunalah duit ibu tu. Betul macam mana tu? Boleh tak kita guna duit tu untuk Baik, nak buat? baik. Wallahu alam. Dia macam ni. Wasiat ni adalah satu perkara yang kita wajib tunaikan. Jika sekiranya tidak bertentangan dengan hukum agama, itu wajib kita tunaikan. Sama ada dia melibatkan harta ataupun melibatkan amalan-amalan kebaikan. Tetapi jikalau dia melanggar hukum agama, maka yang tu tidak wajib dan tak boleh untuk kita tunaikan. Contoh macam tadilah, arwah ibu meninggalkan harta, katalah rumah sewa. Rumah sewa itu telah jadi harta pusaka, kan? Dia telah jadi harta pusaka. Bila dia jadi harta pusaka, maka kita perlu bahagikan rumah itu ataupun mana-mana aset yang ada kepada semua waris yang terlibat. Maka dia menjadi milik mutlak semua waris yang ada. Itu menjadi milik mutlak. Jadi bila milik mutlak, terpulanglah kepada kita untuk kita guna wang yang kita peroleh itu dengan cara yang macam mana. Jadi itu antara prinsip umum yang ada. Tetapi kalau tidak menjejaskan hak setiap waris yang terlibat, maka boleh kita tunaikan kehendak ibu tersebut. Tetapi kita kena ingat prinsip umumnya ialah apabila harta itu telah menjadi harta pusaka dan menjadi milik setiap waris yang ada berhak menggunakan harta itu mengikut keperluan dia. Itu prinsip umumnya. Wallahu a'lam. Tapi adik tu dia pakai pegang ikut wasiat mak lah. Dia kata memang dia tak bagilah, dia bagi. Tapi kalau kata saya nak bercakap dengan adik, kata hang gunalah duit sewa mak setiap bulan tu, impun, buat upah haji ke, buat apa, macam tu boleh lah kan? Baik. Macam ni yang senang nak faham sikit macam ni. Okey, katalah ada satu rumah sewa. Adik-beradik ada beberapa orang, semua nama tu kita masukkan dalam grant. Sebab dia adalah hak semualah, kita katakan. Jadi satu rumah ni dia punya pemilik dia adalah anak-anak yang ditinggalkan oleh ibu tadi. Jadi setiap orang berhak. Katalah sewa rumah tersebut RM1,000, kan, RM1,000. Ada 10 orang anak. Mudah cakap ni seorang 100 lah sebagai contoh. Kan? Setiap orang dapatlah bahagian masing-masing 100 ataupun 200 orang setiap orang. Jadi kalau ada di antara anak-anak tersebut dia nak tunaikan hasrat mak dia, sama ada nak buat badal haji ke, nak buat sedekah dan sebagainya, yang tu dia boleh tunaikan. Dia boleh tunaikan. Tetapi harta pusaka ni telah menjadi milik mutlak waris yang terlibat. Jadi yang itu terpulanglah kepada waris yang terlibat untuk menunaikan apa yang telah dipesan oleh si ibu tadi. Tapi kita tidak boleh paksa, kan, kepada waris-waris yang terima itu untuk menunaikannya, sebab wasiat ni antara syarat dia ialah apabila wasiat itu hendaklah diterima oleh waris berkenaan. Kalau waris berkenaan tidak menerima syarat tersebut, maka ia tidak sah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay, saya lihat Ustaz, sini. Okey, Puan Marhani. Dalam kes yang tadi tu, yang Puan itu katakan tu, kalau misalnya dalam harta pusaka tu ada hak Baitul Mal, macam mana? Baik. Bila ada hak Baitul Mal, kita tak ada pilihan, kita perlu serahkan kepada Baitul Mal. Ataupun kita bayar bahagian Baitul Mal tadi kepada Baitul Mal untuk kita dapatkan bahagian kita. Itu antara pilihan yang ada kalau melibatkan Baitul Mal. Jadi yang tu kita perlu berurusan dengan pihak Majlis Agama Islam negeri yang terlibat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, ada lagi soalan daripada Puan Farhana? Ke salah tekan?
Ni, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya lagi sekali Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh. Ini suami saya bagi hutang dengan kakak lah nak pergi nak cukupkan duit haji, pergi haji. Selepas tu tak lama balik daripada haji tu suami saya meninggal. Habis duit yang hutang kakak saya tu saya pun bincang dengan anak saya, halalkan aja untuk sedekahkan pahala tu untuk arwah suami lah. Okay, macam mana Ustaz? Boleh ke? Baik, wallahu alam. Okey, suami telah meminjamkan wangnya kepada kakak dia. Okey, katalah RM5,000 lah kita sebut sebagai contoh. RM5,000. Jadi RM5,000 itu kalau benar dia adalah satu pinjaman, maka dia jadi harta pusaka. Jadi kalau kita nak halalkan, perlu mendapat persetujuan kesemua waris yang ada. Jadi katalah daripada waris yang ada tu ada seorang yang tidak bersetuju. Maka kalau ada seorang yang tidak bersetuju, kita wajib memberikan kepada yang tidak bersetuju itu bahagian dia. Yang lain nak halalkan boleh halalkan. Tetapi yang tidak bersetuju kita wajib bayar kepadanya. Kita tak boleh kata engkau ni kedekut lah, engkau ni tak mau buat amalan. Kita tak berhak untuk berkata sedemikian kerana itu adalah haknya yang diiktiraf oleh hukum syarak. Jadi kita bayar kepada waris yang tidak bersetuju. Wallahu a'lam. Itu dah kira harta pusaka Ustaz kalau bagi hutang dekat orang. Ya, dia menjadi harta pusaka yang perlu dibuat pembahagian mengikut faraid. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okey, baik, terima kasih yang bertanya. Seterusnya, ini soalan yang terakhir untuk Puan Farhana. Silakan Puan Farhana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak sambung soalan tentang ibu ni. Kalau dia asyik nak balik ke Malaysia setahun dalam 5-6 kali, semata-mata nak tengok berapa banyak jumlah wang yang dah berkumpul dalam bank dia, dan kita kena bayar dia punya tiket perbelanjaan semasa dia di sana, apa-apa yang dia perlu semua. Sampai kami rasa sangat membebankan, dan rasa kezaliman tu berterusan dan ketidakadilan tu berterusan. Boleh ke saya katakan tidak? Boleh ke saya tak taat? Sebab kami punya tanggungan yang besar kan, anak yang masih bersekolah dan masih belajar di universiti macam tu. Adakah itu salah? Wallahu alam. Sebagaimana yang saya sebut tadi, antara syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama ialah si ibu ataupun si bapa tidak boleh melakukan perkara yang menyebabkan anaknya teraniaya. Yang tu tak boleh. Jadi kita sebagai anak, kita tahulah tanggungan kita kan. Kita pun ada kehidupan kita sendiri, perbelanjaan kita, anak-anak kita, semua tu perlukan wang. Dunia ni memang dia perlukan wang. Jadi kita bolehlah bercakap dengan ibu kita, slow talk, cakap baik-baik dengan ibu tentang ketidakmampuan kita. Sudah pasti ada ibu yang boleh faham dan ada juga ibu yang sama ada dia tak faham ataupun dia buat-buat tidak faham. Tapi itu antara ujian yang kita perlu lalui. Cuma poin yang penting ialah kita sebagai anak berhak untuk tidak meneruskan tanggungan tersebut atas alasan itu membebankan kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullah. Okay, terima kasih kepada para jemaah yang sudi bertanya dan soal-soal itu, dan kita berakhirlah, kita tutup dulu ya majlis kita ini Ustaz, dan insya-Allah kita akan sambung kemudian hari. Jazakallahu khair ba'al Ustaz Dr. Ahmad Jalani atas pencerahan dan perkongsian cukup padat dan perinci sekali ya untuk jadikan sebagai panduan dan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga perkongsian inilah dapat memberi sedikit sebanyak membantu dalam kehidupan kita. Dan dari pihak pengurusan, mohon maaf jika ada salah bicara pada saya, yang sebenarnya ialah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih kepada penaja sudi menaja slot program ini. Semoga tajuk ini membawa bekalan yang indah di akhirat kelak. Dan bagi menangguhkan majlis ini Ustaz, kita tutuplah dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada semua sahabat pencinta Al-Quran, tuan-tuan dan perempuan yang
sudi bersama-sama dalam majlis pada pagi ini. Jangan lupa doa yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi amalan kita pada setiap pagi, iaitu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima olehmu. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat, kita mendapat rezeki-rezeki yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.